Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita peluang kehidupan untuk terus belajar dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk kali ini kita masih lagi dalam ruang lingkup PKP P, iaitu pembelajaran secara online. Kita akan teruskan memandangkan keadaan COVID-19 masih belum reda. Jadi insya-Allah perkongsian seperti ini Ustaz akan teruskan dari semasa ke semasa mengikut keadaan lah. Kalau ada ruang untuk Ustaz kongsi, insya-Allah Ustaz akan update dalam channel Ustaz. Kamu boleh tengok dan boleh ambil pengajaran daripada video yang Ustaz sediakan itu. Okey, untuk kali ini kita akan berkongsi iaitu pendidikan Islam pelajaran ke-20, pelajaran ke-20 di bawah tajuk Sayangilah Haiwan. Sayangilah haiwan. Ini di bawah topik adab, di bawah bahagian adab. Okey, dalam topik ini kita akan bincang iaitu ada 3 perkara yang kita akan bincang. Yang pertama, adab terhadap haiwan. Yang kedua, kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Dan yang ketiga, perbuatan yang dilarang terhadap haiwan. InsyaAllah kita akan kupas satu persatu. Dan insyaAllah di akhir nanti ada latihan yang boleh kamu buat sebagai peneguhan hasil daripada kamu belajar dan kamu faham, dan kamu boleh buat latihan itu sebagai peneguhan untuk beri kamu kefahaman dan dapat kamu hayati dengan betul, insya-Allah. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang sifat kita sebagai manusia kena buat baik terhadap haiwan. Tengok Nabi ajar kita macam mana kita manusia, walaupun kita seorang manusia atau makhluk yang dimuliakan oleh Allah, kita tetap kena buat baik terhadap binatang-binatang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita manusia adalah makhluk berakal. Adapun haiwan-haiwan, mereka tidak berakal. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat ihsan terhadap haiwan. Sifat ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinul kitlata wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhata wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslim. Okey, maksudnya sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas setiap benda. Maka apabila kamu membunuhnya, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Tajamkanlah alat sembelihan dan tenangkanlah haiwan sembelihan. Okey,
Mengikut maksud ini, kalau kita tengok, Nabi mengajar kita, bila kita nak membunuh suatu binatang yang dibolehkan kita bunuh, tengok, Nabi ajar kita kena bunuh dengan baik. Tidak boleh kita menganiayai binatang tersebut, walaupun binatang itu dibolehkan, diharuskan kita membunuh. Contohnya cicak. Walaupun diharuskan kita membunuh cicak, tapi kita tidak boleh menzaliminya dengan cara kita menyeksakannya, tidak membunuh dengan cara baik. Itu tidak dibenarkan dan dilarangkan kita berbuat sedemikian. Sebab tu kalau kita nak membunuh binatang tersebut, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau sembelih pun, binatang yang halal kita makan seperti lembu, kambing, ayam, sembelih pun Nabi ajar kepada kita sembelih dengan cara yang baik. Macam mana cara sembelih dengan baik? Iaitu dengan kita tajamkan alat sembelihan. Jangan kamu ambil alat seperti pisau yang tumpul, yang tidak diasah. Bila kamu nak sembelih binatang itu, tidak boleh nak melukakannya, tidak boleh memotong lehernya, menyebabkan mengambil masa yang lama dan menyebabkan berlakunya penyiksaan terhadap binatang tersebut. Iaitu dilarang oleh agama kita. Tidak boleh. Walaupun dia halal kita makan, tapi kita kena sembelihlah binatang tu dengan cara yang baik. Sebab itu pastikan alat untuk sembelih tu tajam sebelum kamu sembelih. Jangan kamu ambil pisau di dapur rumah kamu yang mak kamu guna untuk potong bawang, tiba-tiba kamu guna untuk sembelih ayam, sedangkan pisau itu tidak tajam. Ini boleh menyebabkan menganiayakan binatang tersebut. Iaitu kamu perlu teliti sebelum kamu melakukan penyembelihan. Okey, untuk kamu murid-murid masih lagi kecil, biasanya sembelihan ini dibuat oleh orang yang dewasa. Kamu masih kecil, kamu hanya belajar, praktis. Nanti kamu dah mencapai umur yang dewasa, baru kamu boleh praktis. Okey, seterusnya. Okey, adab terhadap haiwan. Adab terhadap haiwan. Okey, tengok yang pertama, memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Itu adab yang pertama, iaitu kita beri perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Kalau kita pelihara kucing, maka kita sedialah satu tempat untuk dia berlindung dan sesuai untuknya. Jadi kalau contohnya kita buat sangkar untuk kucing tinggal di sana, dan kita letak di situ makanannya, tempat makan, tempat minum, tempat dia berak, kencing. Jadi sesuai, menjadi tempat perlindungan baginya, dan tempat untuk dia bermain di dalam itu. Jadi kalau kamu pelihara seperti binatang kucing itu, kena adalah sangkar dan sebagainya. Jangan dilepas macam itu. Boleh menyebabkan memberi gangguan kepada jiran-jiran kita, terutamanya berkenaan dengan dia membuang najis-najis di tepi-tepi rumah dan sebagainya. Okey, yang kedua, adab terhadap haiwan, iaitu mesti ada sifat belas kasihan terhadap haiwan. Sifat ini mesti ada. Kita rasa belas kasihan terhadap haiwan. Bila kita tengok haiwan itu dalam keadaan teraniaya ataupun dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan tersempit, tidak ada makanan, kurus, badannya kurus, tidak terurus, maka kita kasih kepada binatang tersebut. Kita bagi dia makan. Walaupun dia bukan binatang kita, dia datang kepada kita, kita bagilah dia makan. Sekadar dia boleh mengenyangkan perutnya. Kamu bagi makan, bagi contoh ikan ke,
bagi nasi dan sebagainya. Maka kita ada rasa sifat belas kasihan terhadap haiwan. Jangan kamu pukulnya, jangan kamu bunuhnya, jangan kamu tendang terajang dan sebagainya. Itu penting kamu kena ingat. Terutamanya kucing lah. Kucing biasa kita tak suka dengan kucing, kita terajang kucing. Jangan buat sedemikian. Yang ketiga, memberikan makan dan minum yang berkhasiat. Bila kita pelihara contohnya haiwan seperti lembu, kambing, maka kita kena sediakan makan dan minumnya yang berkhasiat, yang boleh bila dia makan boleh menyebabkan tubuh badannya semakin besar. Tidak, bila kita pelihara, ada setengah-setengah orang dia pelihara binatang tapi dia tidak menyediakan makan dan minum yang secukupnya, menyebabkan haiwan tu kurus. Kurus, kita tengok pun tengok, Masya Allah, binatang ke tengkorak. Kita tengok lembu, orang lain pelihara lembu gemuk-gemuk, sadar lagi, berbody. Kita pelihara kurus, kering, macam tengkorak manusia yang mati. Itu kamu kena lihat. Sediakan makanan yang secukupnya. Kalau kamu pelihara kambing, bagi dia makan rumput, bagi dia makanan tambahan, vitamin dan sebagainya, supaya dia dapat hidup dengan baik dan tidak membawa penyakit. Okey, yang keempat, penjagaan dan rawatan yang baik. Mesti bila kita ada binatang, tak dapat tidak, mesti kena jaga dan kena ada rawatan. Tidak boleh kita pelihara macam tu, sebab binatang ni dia mudah terdedah dengan serangan penyakit. Tak kira kamu pelihara ayam ke, lembu ke, kambing ke, ataupun binatang yang jinak seperti kucing, hamster dan sebagainya, mereka mudah terdedah dengan penyakit. Jadi rawatan itu perlu ada secara berkala, seminggu ataupun sebulan satu kali pergi cek rawatan, tengok kesihatan binatang tersebut. Okey, di klinik-klinik haiwan pun ada menyediakan rawatan ataupun pemeriksaan haiwan ini. Boleh kamu pergi bawanya, pergi periksa. InsyaAllah kamu boleh jaganya dengan baik. Okey, yang kelima, adab terhadap haiwan, hindari perlakuan zalim. Hindari perlakuan zalim. Jangan kamu memperlakukan kezaliman terhadap binatang tu. Bila kita tidak suka binatang tu, kita buangnya, kita tendangnya, ataupun kita buat sesuatu yang zalim dengan cara mengikat tubuh badannya, membunuhnya dan sebagainya. Ini tidak boleh. Dalam Islam kita tidak boleh memperlakukan sedemikian terhadap haiwan. Walaupun kita tidak suka sekalipun binatang tu, jangan kamu buat perkara yang zalim terhadapnya. Seperti tikus. Biasa kita tengok orang tangkap tikus. Tikus ini adalah binatang yang boleh membawa penyakit kepada manusia. Bila dia ada di dalam rumah kita, dia boleh menyebabkan kita manusia terdedah kepada penyakit, dan barang-barang dalam rumah kita pun boleh menyebabkan rosak. Jadi kita tangkap tikus tu. Bila kita nak membunuhnya, itu kamu kena jaga. Ada orang kalau kamu tengok dia selam tikus tu dalam air, ataupun dia siram dengan air panas, ataupun dia cucuk-cucuk di badan tikus itu. Ini boleh menyebabkan kezaliman terhadap haiwan tersebut. Jadi kalau nak bunuhlah dengan cara sekali kamu pukulnya, terusnya mati. Tak perlu kamu perlahan-lahan untuk menganiayainya. Kena ingat itu. Sebab apa yang kita buat di dunia ini akan dipersoalkan kembali di akhirat. Okey, yang keenam, menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Kena jaga haiwan tersebut. Terutamanya binatang-binatang yang memang
Di dalam negara kita, terutamanya di Malaysia, binatang itu dikategori sebagai haiwan-haiwan terancang. Maknanya spesies seperti ini tak banyak yang ada di Malaysia. Contohnya harimau dan harimau Malaya tak banyak yang ada di Malaysia sekarang. Ataupun seperti badak sembu pun sedikit. Haiwan-haiwan seperti ini adalah haiwan yang dijaga supaya mereka dapat mengekalkan kehidupan mereka dan tidak pupus. Okey, yang ketujuh, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Ini kamu kena ingat. Tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Bila kamu jumpa haiwan tu tak ada sebab kamu nak makan ke sebarang, tiba-tiba kamu pergi bunuh, tak boleh. Sebab tu kalau contoh ayam tadi, kita sembelih sebab kita nak makan. Kambing kita sembelih sebab kita nak makan. Ini kamu berjalan-jalan tepi rumah kamu nampak kambing, kamu sepak terajang. Menyebabkan kambing itu tergolek-golek di tepi jalan dan kemudian mati. Itu tidak dibolehkan. Bahkan kita pun berdosa. Walaupun kita melakukan sesuatu itu bukan terhadap manusia, tapi kita buat terhadap haiwan pun tetap dikira berdosa. Sebab itu Nabi ajar kita jangan melakukan kezaliman terhadap haiwan. Okey, slide ke seterusnya. Okey, kebaikan. Apakah kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan? Apa kebaikan yang kita dapat bila kita buat baik terhadap haiwan? Tengok. Yang pertama, haiwan. Okey, apa kebaikannya pada haiwan itu? Terhindar daripada sebaran ancaman. Terhindar daripada sebaran ancaman. Yang kedua, menjadi sihat dan dapat membiak dengan baik. Tengok kebaikannya. Bila kita buat benda yang baik terhadap haiwan, haiwan itu dia tidak akan terancang. Dan yang kedua, menjadikannya sihat dan dapat membiak dengan baik. Sebab kita tak kacaunya. Kita tidak menzaliminya, menyebabkan binatang itu dapat hidup dengan aman dan dapat membiak dengan baik. Tengok kesan dia terhadap haiwan. Tengok kesannya terhadap manusia bila kita melakukan kebaikan terhadap haiwan. Yang pertama, mendapat sumber makanan yang mencukupi. Mendapat sumber makanan yang cukup. Bila kita jaga binatang itu, kita pelihara dengan baik, dia menjadi sumber makanan kepada kita. Seperti mana kita pelihara lembu. Kita jaganya dengan baik, kita bagi tempat perlindungan kepadanya, kita merawatnya, kita sediakan makanan yang mencukupi, menyebabkan dia sihat dan akhirnya dia menjadi sumber makanan kepada manusia itu sendiri. Yang kedua, menjanakan ekonomi. Tidak dapat dinafikan bila kita menternak binatang seperti ayam. Ayam itu bila kita dah sembelih, kita proses dan kita boleh jual kepada orang lain dan dia boleh menjana ekonomi seseorang itu. Itu penting. Tengok, kita boleh berjual beli. Okey, kesannya terhadap alam. Okey, yang pertama, habitat terpelihara. Yang kedua, melestarikan ekosistem alam. Tengok, bila kita buat baik terhadap haiwan, alam pun ada kesannya, menyebabkan habitat itu terpelihara. Mana dalam lingkungan satu tempat itu, binatang tu hidup dalam keadaan baik. Sebab apa? Sebab kita mengamalkan adab terhadap haiwan. Kita buat baik pada haiwan tu, maka ekosistem haiwan itu yang berada satu tempat, dia terpelihara. Dia tersusun, tidak diancam, tidak ada berlakunya pencerobohan kawasan itu, maka dia akan hidup dengan aman dan dia dapat membiak dengan baik di kawasan itu. Sebab tu kita kena ada kebaikan terhadap binatang. Okey, yang pentingnya dia memberi kesan kepada haiwan, dia juga memberi kesan kepada manusia dan juga
dia memberi kesan kepada alam semula jadi itu bila kita mengamalkan adab terhadap haiwan. Okey, seterusnya. Okey, perkara yang dilarang terhadap haiwan. Perkara yang dilarang kita terhadap haiwan. Apa yang menjadi larangan kepada kita, terutamanya manusia lah, yang biasa berinteraksi dengan, yang banyak bermain dengan haiwan ni. Apa larangan ini? Perlakuan yang dilarang terhadap haiwan yang pertama iaitu memusnahkan habitat haiwan. Ini dilarang sama sekali. Kita tidak boleh memusnahkan habitatnya. Kita pergi dalam hutan, kita buru dan kita bunuh semua binatang itu boleh merosakkan ekosistem haiwan itu tinggal di situ. Sebab tu kita tidak boleh memusnahkan habitatnya, seperti mana kita membersih kawasan ataupun memotong, menebang pokok-pokok yang mana di situ ada binatang-binatang yang hidup, menyebabkan mereka boleh pupus dan hilang tempat tinggal. Sebab tu habitat kena jaga. Kita tidak boleh melakukan terhadap haiwan. Okey, yang kedua, jangan menyeksa haiwan. Ini dilarang. Tak boleh menyeksa haiwan. Bila kita nak bunuh, bunuhlah dengan cara yang betul. Jangan seksakannya. Buat benda yang sesuatu yang boleh memudaratkan binatang tersebut, dan kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa tindakan kita berbuat sedemikian. Kena ingat itu. Walaupun binatang, kita tetap dipertanggungjawab di akhirat nanti. Okey, yang ketiga, perkara yang dilarang kita terhadap haiwan ialah jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Tengok. Tak ada niat, tidak ada apa, tiba-tiba kita pergi jumpa binatang itu, kita bunuh. Jadi sebagai benda yang hobi, tanpa ada niat untuk dimakan ataupun niat untuk membunuhnya kerana ada kerosakan yang dibuat terhadap kita. Tanpa niat-niat yang sedemikian, kita membunuhnya, itu tidak dibenarkan kerana tanpa ada niat tertentu. Contoh, Ustaz bagi contoh. Kamu tengok ayam, jadi kamu ada niat untuk makan, jadi kamu pergi sembelih. Itu tidak ada masalah. Itu dibenarkan kerana kamu membunuhnya kerana ada sebab, kerana kamu nak makan binatang itu. Ataupun kamu jumpa seperti cicak di kawasan rumah kamu, di dinding rumah kamu, kamu bunuhnya kerana apa? Niat untuk membunuhnya kerana dia telah mengotori rumah kamu dengan dia berak di dinding-dinding, dan kamu risau dia boleh menyebabkan penyakit terhadap keluarga kamu. Jadi kamu bunuhnya dengan kamu letak perangkat haiwan dan ataupun kamu lastiknya dengan getah menyebabkannya mati. Itu tidak dilarang kerana ada sebab kamu membunuhnya. Yang menjadi masalahnya, tidak ada niat, tidak ada apa-apa, kamu jumpa binatang itu, kamu bunuhnya. Yang inilah yang dilarang dalam Islam. Terutamanya Nabi kita bagi tahu kepada kita, jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Jangan membunuhnya. Tidak ada sebab, kita terus membunuhnya. Okey. Daripada 3 perkara ini, perlakuan yang dilarang terhadap kita terhadap haiwan. Yang pertama tadi kita ingat kembali, memusnahkan habitat haiwan ataupun tempat haiwan itu hidup. Yang kedua, jangan kita menyeksa haiwan tersebut. Dan yang ketiga, jangan kita membunuh haiwan dengan sengaja tanpa ada niat apa-apa yang betul. Okey, alhamdulillah setakat ini perkongsian Ustaz. Dan Ustaz dapat sampaikan untuk tajuk ini, memelihara binatang
InsyaAllah dapat kamu faham dan kamu hayati. Yang paling penting kamu amalkan dalam kehidupan kamu seharian. Kita belajar agama ni bukan untuk kita semata-mata untuk peperiksaan, tapi kita nak amalkannya dalam kehidupan kita. Biar dia menjadi satu cara hidup kita, seperti mana Nabi ajar kita, kita boleh amalkan dalam kehidupan. Okey, jangan lupa untuk perkongsian bahan-bahan lain, kamu boleh pergi ke channel Ustaz Amal Khairu, dan jangan lupa support daripada kamu dengan cara like, komen dan subscribe channel Ustaz. Moga-moga diberkati dan mendapat pahala, insya-Allah. Okey, setakat itu Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.